Kita nampak banyak anjing stray kat luar lagi teruk. Kamu sayang. Umat Islam pada masa ini, terutama golongan wanita yang ramai di kala ini, sering membuat hantaran di media sosial bagaimana mereka memelihara dan memeluk cium anjing peliharaan mereka. Mereka membuat konten untuk mengajak orang ramai supaya menjadi seperti mereka untuk memelihara anjing ini sebagai haiwan lainnya yang halal dipegang. Melalui laporan berita harian sebelum ini pernah melaporkan wanita Islam yang bangga memelihara anjing hingga menjadi viral dalam media sosial dinasihatkan segera belajar ilmu agama bagi mengelakkan tindakannya menjadi ikutan ramai dan fitnah dalam masyarakat. Kenapa kita sibuk hendak memelihara anjing sehingga ke dalam rumah sedangkan ia bukan suruhan Allah? Allah suruh kita bela anak yatim, tapi anjing pula yang dibela. Kitab mana yang dibaca? Muhammad Kazim berkata, hukum Islam jelas terhadap anjing, terutama air liurnya sebagai najis mughalazah, iaitu najis berat, yang wajib disamak atau sertu. Jika terkena, malah mazhab Syafi'i juga meletakkan hukum wajib disamak jika bersentuh dengan anjing apabila keadaan kita atau haiwan itu dalam keadaan basah. Katanya, ia bermaksud jika sengaja hendak sentuh anjing adalah tidak dibenarkan dalam Islam meskipun ia boleh disamak. Dia berkata, jika berfahaman tidak mengapa pegang anjing sebab boleh disamak, kenapa mereka yang berpandangan demikian tidak menganjurkan sahaja pesta memegang najis sendiri. Selepas itu disamak dan kemudian dipegang lagi dan dibasuh. Ada sebab kenapa Allah meletakkan anjing dan babi itu sebagai najis mughalazah. Tapi tak, kita rasa lebih pandai daripada Allah dan rasa tak bersalah pun mempromosikan pelakon itu. Bila Allah hukumkan haram, maka itu ada sebabnya. Satu daripadanya yang kita dah tahu bahawa air liur anjing itu berkuman yang boleh menyebabkan kita mati atau seotak menjadi seperti yang berlaku dalam kes penyakit anjing gila. Bagaimanapun, anjing boleh dibela hanya untuk menjaga kebun atau pergi berburu sahaja. Orang Islam boleh ke sentuh anjing. Saya tengok dalam telefon ramai orang Islam, Melayu kita peluk anjing. Boleh, tapi itu bukan orang Islam, orang kafir. Dah orang Islam, dah orang kafir. Orang Islam tak, orang Islam tak akan peluk anjing. Okey? Dah Islam mana? Islam nama. Perangai kafir. Nabi kata fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Akhir zaman Islam itu tidak lagi diamalkan, hanyalah pada maikat. Ismuh tu maikat lah, nama saja. Pada surat saja Islam. Faham? Nabi peluk anjing. Sahabat? Ada. Mula ikut Nabi ke nak ikut orang kafir? Ada. Itu jawapan dia. Dan apa hukum kita racun anjing-anjing liar berkeliaran? Yang pertama, berdasarkan hadis, yakni binatang-binatang yang disebut dengan fawasik, saya sebutkan tadi, binatang-binatang yang dibenarkan oleh Nabi SAW untuk kita bunuh, malah ia menjadi sunat untuk kita bunuh. Walau maksudnya bunuh tu dapat pahala pula, terdorong kepada pahala. Nabi SAW sebut 5 haiwan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram, iaitu tikus, kalajengking, burung helang, burung gagak, anjing gila ataupun anjing yang ganas. Maksudnya anjing yang kita tahu sifat dia itu memang jenis pongoh, yang jenis tokok orang, gigit orang dan sebagainya. Dan perkara ini dibincang oleh imam para ulama dalam mazhab Syafi'i. Pagi ini saya fokus kepada mazhab Syafi'i. Di antaranya Al-Imam Nawawi, Syekh Zakaria Al-Ansari, di antaranya juga Imam Ibn Hajar. Maka ni 3 tokoh ulama besar dalam mazhab Syafi'i menyebutkan juga sunat untuk kita bunuh pada binatang-binatang yang bernama anjing, apatah lagi ia pada kategori liar. Malah menjadi sunat untuk kita pergi cari, untuk kita selesaikan dia. Sebab apa? Dia boleh memberikan mudarat kepada orang lain pula. Maka memang sifat kalau anjing liar ni dia akan mendatangkan mudarat, dia akan mendatangkan kepada bahaya. Macam baru ni pun di Kedah ada satu kes di Kuala Ketir, seorang pensyarah yang digigit dengan anjing liar ni sampai bawa kepada belasan jahitan di kepala. Soalan kedua berkaitan, dia kata aku tak payah semayang, dia kata sebab aku bagi kucing-kucing liar makan dan bagi binatang-binatang ni dengan sifat ihsan. Maka hati-hati dengan perkataan yang sebegini, kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata ma bainar rijal kufr as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur, atau bahasa kasar sikit ni orang Kedah ni kafir. Beza kita dengan kafir ini hanya pada satu benda, adalah pada solat kita.
Maka apabila kita meninggalkan solat, maka runtuhlah agama dalam kehidupan kita. Para ulama membahaskan juga orang yang sengaja meninggalkan solat termasuk di antara perbuatan-perbuatan mensyirikkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudah, jangan buat loklak. Tuan-tuan bagi makanlah sebanyak mana kucing di dunia, anjing di dunia, semut sekalipun di dunia, tuan-tuan bagi makan. Kalau meninggalkan rukun pada tiang agama itu, maka nescaya maka akan rosaklah pada bahagian amal yang lain. Sebab amal yang lain akan mula dihitung setelah mana diselesaikan bab-bab fardu ain kita yang lebih utama ini. Perkara tiang-tiang, perkara-perkara asas rukun-rukun. Maka pada siapa yang bercakap ni, mudah Allah bagi taufik hidayah, bertaubat kepada Allah, better late than never. Jangan, dia kata ustaz ada hadis